Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus pejabat Konsulat Jeneral Republik akan dibuka di Kuching. Juga Sarawak dapat lampu hijau bincang pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dengan Singapura. Perinciannya kita langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Zahira. Republik Singapura akan membuka pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura di Kuching. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembukaan pejabat konsulat tersebut telah dipersetujui semasa program pemukiman pemimpin Singapura Malaysia ke-10 di Singapura semalam. Menurut Premier, kewujudan pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura itu secara langsung akan meningkatkan hubungan dua hala kedua-dua pihak sekaligus melonjak ekonomi antara Sarawak dan Singapura, khususnya dalam sektor pelancongan. Tambahnya, beliau juga telah berbincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengenai cadangan untuk mempertimbangkan syarikat penerbangan Sarawak Maswings untuk melakukan penerbangan ke Singapura. Premier berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat bilateral bersama Presiden Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa Malcolm Turnbull bersempena Kongres Tenaga Hidro Dunia di Bali hari ini. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan sudah memberi lampu hijau kepada Kerajaan Sarawak untuk melakukan perbincangan dengan Kerajaan Singapura berkenaan dengan pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dari Tondong, Sarawak ke negara Republik itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata pelaksanaan projek tersebut secara prinsipnya telah diputuskan. Menurutnya, kabel elektrik dasar laut itu yang melalui negara Indonesia akan membolehkan Sarawak mengeksport bekalan elektrik sehingga 1000 megawatt. Bercakap mengenai pertemuannya dengan Malcolm Turnbull, Premier Sarawak menyatakan beliau telah berkongsi mengenai kelebihan negeri ini yang memiliki sumber tenaga boleh diperbaharui yang besar, khususnya dalam penjanaan tenaga elektrik. Jelasnya, penjanaan tenaga elektrik menerusi pembinaan empangan hidroelektrik dapat dilaksanakan secara lestari kerana Sarawak mempunyai banyak sungai dan jumlah taburan hujan yang tinggi. Ujarnya, sungai boleh dikaji sebagai alternatif kepada sumber takungan untuk penjanaan tenaga hidro. Pihak Sarawak Energy Berhad telah diminta untuk mengkaji semula alternatif tersebut seperti mana yang dilakukan di Lawas agar inputnya boleh dikemaskini dan ditingkatkan. Berbaki 4 hari lagi tempoh berkempen bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari Bintulu, kita bersama pelapor di lokasi Firdaus Arashi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan perkembangan dari Bintulu dengan berita ini. Pembinaan Jabatan Bintulu Jepak dijangka siap pada Oktober tahun 2024. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, siapnya jabatan itu kelak ia bakal mengubah keseluruhan pembangunan di Bandar Bintulu. Pembangunannya adalah memuaskan. Sekarang ahead of schedule. Jadualnya adalah 62.12%, tapi sekarang dia dah buat 67.2%, sekarang dah 27.6%. Jadi melebihi dari sasaran. Dan saya yakin jambatan itu akan siap pada bulan Oktober 2024. Jadi jambatan ini akan be a game changer, menukar wajah Bintulu dengan cable stay yang cukup cantik. We'll put some light there later on, and then that also will shorten the travel time from Bintulu to the airport. Beliau berkata demikian kepada pemerintah di Rumah Stanley Lunyong, Kuala Serupai, Tatau, Bintulu. Terdahulu beliau turut melakukan lawatan kerja pemantauan projek infrastruktur di Bintulu. Tambah beliau, pihaknya turut mengadakan perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak kontraktor bagi mengenal pasti permasalahan yang mungkin dihadapi, misalnya masalah perbekalan pekerja dan pembekalan pasir. Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas yakin sekiranya permasalahan tersebut dapat diurus dengan baik, pembinaan Jabatan Jepak akan siap mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam pada itu, mengenai perkembangan pengambil alihan pelabuhan Bintulu,
Jelasnya Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju secara prinsip. Kini Kerajaan Sarawak masih dalam proses menyediakan cadangan yang terperinci untuk dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan sebagai langkah mengambil alih pelabuhan Bintulu. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas menegaskan usaha Kerajaan Sarawak dalam membela nasib rakyat bukan sekadar retorik. Katanya ia terbukti dengan pelbagai projek pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Usahanya bukan retorik, tetapi kita nampak. For example, Jambatan Jepak dan projek-projek yang lain, RTP, jalan raya, projek ekonomi dari pertanian dan sebagainya. Dalam pada itu, menjelang PRK Dun Jepak, beliau yakin pengundi di Dun Jepak bijak dalam membuat pilihan. Jadi kita yakin rakyat pengundi di Jepak akan bijak seperti mereka dah buat sebelum ini. Sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya parlimen yang lepas. Datuk Amar Douglas berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke rumah Stanley Anak Lunyong di Kuala Serupai, Bintulu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asam yang ditemui pemberita di majlis yang sama turut menyatakan bahawa rakyat perlu bijak memilih agar kemajuan Sarawak dapat diteruskan. Dalam memilih parti yang seharusnya memajukan Sarawak supaya kita tidak tertinggal dalam radar, sebab salah satu daripada perjuangan kita adalah social inclusivity. Semua pengundi berdaftar perlu keluar mengundi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Demikian seruan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Naib Presiden Kanan Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Seri John Sikitayai, yang bimbang tentang peratusan kehadiran pengundi yang rendah menjelang hari mengundi nanti. Tambah beliau, sungguh pun wujud naratif bahawa calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki akan menang selesa pada PRK Dun nanti, namun ia akan menjadi satu kesilapan jika ramai pengundi tidak turun menunaikan kewajipan mereka. Beliau yang ditemui pemberita RTM di Bintulu berkata jika ini berlaku maka calon mungkin menang tetapi dengan majoriti rendah. Sehubungan itu, beliau mengharapkan semua pengundi menjalankan tanggungjawab mereka dengan keluar mengundi pada hari tersebut, lebih-lebih lagi golongan belia yang merangkumi 66% daripada 22,800 lebih orang pengundi berdaftar. Setakat ini dahulu perkembangan dari Bintulu. Saya Firdaus Asyidris. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Vanessa di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus di Bintulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Vanessa.